Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Bersyukur pada Allah SWT, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dapat kita bertemu lagi untuk sambung lagi kuliah-kuliah kita. Mudah-mudahan ada kebaikannya untuk saya dan untuk tuan-tuan sekalian. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sentiasa menyebut-nyebut nama baginda, berselawat kepada baginda, kita layak menerima syafaat baginda di akhirat kelak, yang mana ketika itu syafaat baginda lah sangat kita perlukan. Kita pun tak tahu nasib kita macam mana. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa kita. Tuan-tuan dan puan-puan dan sekalian, tak sampai 2 minggu lagi kita nak masuk Ramadan dah. Maknanya pejam jelik kita berjumpa lagi Ramadan. Kalau Allah panjangkan umur kita, dan kita harap sangatlah Allah panjangkan umur kita dapat kena masuk Ramadan ni. Kerana Ramadan ni sangat mulia, sangat banyak kebesaran dia. Boleh mendapat macam-macam kelebihan. Jadi kita kena prepare lah. Hati kita, jiwa kita tu kena ada rasa seronok dengan datang Ramadan ni. Bukan je cakap-cakap di mulut je, dalam perasaan kita tu kena cuba datangkan rasa, ya Allah, terima kasih, mudah-mudahan dapat Ramadan ni dapat, mudah-mudahan cover lah kita punya ibadah-ibadah kita yang lemah tu. Kerana Allah ganda-gandakan macam-macam di bulan Ramadan ni. Khususnya di malam Lailatul Qadar lah. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan tu 80 tahun lebih tu. Jadi kita untuk mencari yang besar begitu, satu anugerah yang besar tu, kena bermula dari awal lagi. Sebelum Ramadan kali dah bawa perasaan kita. Antara yang kita nak cuba persiapkan ni, kita ingat-ingat balik lah, mutakarah balik ilmu fardu ain tentang puasa. Mudah-mudahan Allah pandang besar lah perkara tersebut. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sambung bab perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di sini disebut mencium ubat seperti inhaler atau Vicks membatalkan puasa kerana ainnya boleh masuk ke dalam anggota. Jadi menyedut kan, inhaler ataupun Vicks, kita sengaja sedut kan, itu masuk ain itu ke dalam rongga kita, rongga yang terbuka, batal puasa. Adalah ulama mengatakan dalam fatwa mereka tentang inhaler ni, dia ada sedikit kelonggaran, kerana orang yang menggunakan inhaler ni orang yang ada lelah, ada semput. Mereka ni sakit mereka tu boleh membawa maut kalau tak kena cara dia kan. Dan dia punya yang masuk kat dalam badan tu sikit sangat, terlalu sikit. Jadi dia dikira dimaafkan. Ada yang berpendapat begitu. Kita ambillah yang itu untuk lebih memudahkan kan. Kerana yalah, semput ni melibatkan kita punya pernafasan, memang boleh membawa maut. Bahayalah sebenarnya. Baiklah. Tapi menggosok ubat atau minyak seperti tiger oil ke, minyak cakapak ke, Vicks, kita gosok kat tempat-tempat tertentu kan, gosok. Tu tak membatalkan puasa kerana tak melalui rongga yang terbuka. Yang tadi kita cerita, kita sedut kat hidung. Memang kita sedut kat mulut, kat hidung. Itu batal. Mengikut sebagian ulama, suntikan, injection membatalkan puasa kerana ubatnya berjalan ke seluruh badan. Tapi sebahagian yang lain pula mengatakan suntikan ni tak membatalkan puasa. Saya mengambil pendapat yang tak membatalkan puasa lah. Kerana dia tak masuk ke rongga yang terbuka. Dia inject kita ni dekat kita punya urat kan. Bukan rongga terbuka lah. Daripada saya tak batal puasa lah, injection. Cuma ada ulama yang mengatakan batal puasa kerana ubat tu berjalan ke seluruh anggota badan. Bila mengeluarkan darah atau air daripada badan tidak membatalkan puasa, walaupun dengan menggunakan jarum, kerana tidak melalui rongga yang terbuka. Mengeluarkan darah ni. Justru itu membekam tidak membatalkan puasa. Hanya makruh dilakukan ketika berpuasa. Bekam tak batalkan puasa. Ni cerita tentang mengeluarkan darah atau air di badan, tidak membatalkan puasa. Ini keluarkan memanglah tak batal kan. Kita berkahak, kita meludah, tak batal puasa. Cuma kalau muntah tu dikira batalkan puasa kan. Adapun dialisis atau pembersihan buah pinggang yang dilakukan pada siang hari dalam bulan Ramadan, ia membatalkan puasa. Jadi itu kita dah keluarkan darah tu,
dah jadi benda kat luar, kita masukkan balik. Lagi-lagi kita ada masukkan ubat dan bahan-bahan dalam tu kan. Itu membatalkan puasa lah. Sebab tu pilihlah dialisis di bulan Ramadan ni di malam hari kan. Malam hari. Jika orang yang sedang berpuasa ditikam orang di perut atau di kepalanya, tidak batal puasanya. Tetapi menikam diri sendiri untuk menyuruh orang menikam atau menyuruh orang menikam, batal puasanya. Ni kita cerita bab ni, kita baca je lah bab yang jarang berlaku ni. Tentang tikam tak selalu berlaku kan. Tapi ulama' dia bahas dalam Islam ni, dia mendetail. Dia mendetail. Kerana ulama' tu Allah beri dia tu anugerah yang sekecil-kecil perkara pun mereka bahaskan. Kerana untuk maslahat lah, untuk kepentingan awam, umum. Orang akan tanya dalam satu masa ada kemusykilan, mereka akan tanya. Sebab itulah mendetail. Dan mereka bukan ucapkan itu begitu saja, mereka ada mencari dari dalilnya, hujah-hujahnya. Baiklah. Jika cacing atau tahi yang keras, sembelit katakan, keluar sebahagiannya ketika sedang qada hajat. Di meneran tu keluar, kan? Sama ada cacing ke ataupun sembelit tu kan, tahi najis tu dah keluar, tiba-tiba masuk balik, batal puasa. Batal puasa tu kerana dia kira dari luar. Dia dah keluar, masuk balik, batal puasa. Tapi buasir yang masuk semula tidak membatalkan puasa kerana ia adalah satu keuzuran. Tapi buasir lain, walaupun dia keluar dan dia masuk, itu sakit, penyakit. Itu dikira bab lain. Maknanya dia satu keuzuran lah, susahlah nak jaga kan. Tapi yang sembelit tu dikategorikan masih boleh dijaga. Jadi orang yang selalu sembelit ni kan, ada orang tanya dengan saya, dia buang air, dia terpaksa korek-korek sebab najis tu susah nak keluar kan. Dah jadi kebiasaan dia, kena sembuh air, kena korek. Jadi kita kena buat rawatan lah, usahakan merawat dulu. Mungkin banyakkan makan sayur, makan serat dan sebagainya supaya mudah kita buang air tu. Lagi-lagi lah Ramadan ni kan, siang ni kan, kalau kita buang air macam tu susah nak kawal nanti. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang kedua, tadi semua tadi tu perbahasan memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Yang kedua ni memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang tidak terbuka. Pun ada kalanya batalkan puasa. Seperti meletak ubat di bahagian kepala yang luka. Jika ubat tu boleh sampai ke otak atau perut, batal puasa. Katakan ada luka, kita letak ubat. Tapi ubat tu boleh masuk kat rongga tu asalnya tak terbuka. Tapi oleh kerana luka, dia terbuka kerana luka. Dimasukkan, ubat tu masuk sampai ke tekak atau ke otak ataupun ke perut, maka batallah puasa dia. Yang ketiga, memasukkan sesuatu seperti jari atau ubat atau air ke dalam dubur atau kubul hingga melampaui batas yang wajib dibasuh ketika beristinja. Maknanya ketika bercibuk, lebih sangat cibuk tu. Bila lebih sangat tu, sampai air masuk. Kan? Walaupun dalam mandi janabah, mandi wajib, batal puasa. Mandi wajib lewat, katakan. Lepas subuh pun nak mandi wajib. Entahlah, puasa tak boleh puasa. Tapi ketika mandi tu jaga. Jangan berlebih-lebih mencuci, membasuh tu sampai air tu masuk ke dalam badan kita dengan melalui anggota kita tu, dubur ataupun kubul, boleh batal puasa. Seterusnya, kita laju sikit. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ni, ada hadis Rasulullah, barang siapa yang terpaksa muntah, tidaklah qada atasnya. Dan barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaklah diqada. Maksudnya batal puasa tu dan dia wajib qada. Siapa yang lepas makan ke atau bila-bila masa ketika dia puasa tu, dia jolok-jolok tekak dia. Jolok-jolok tekak dia sampai termuntah, keluar muntah. Kerana dia tu dikira sengaja. Yang tu batal puasa dia. Dia kena qada. Muntah tak sengaja, tiba-tiba keluar, tak batal puasa. Kalau sedikit pun daripada bekas muntah tu tak ditelan. Tapi kalau ditelan balik, batal lah. Sebab dia keluar tu dah kira barang keluar. Katakan dia jalan jauh, dia tak tahan naik kenderaan, bergegar dia muntah. Itu dia kira muntah tak sengaja. Kan? Jangan telan sikit, jangan telan lah benda dia muntah tu. Baiklah. Jika seseorang tu sedu dengan sengaja hingga keluar sesuatu dari perutnya sampai ke had zahir, maka batal puasanya. Sedu yang sengaja. Saya pun tak faham sedu yang sengaja macam mana. Sedu ni biasanya tak sengaja. Jadi kita tak boleh nak kawal. Tapi kalau sengaja,
sampai keluar sesuatu dari perutnya ke had yang zahirul ha tadi, batal puasa dia. Yang kelima, jima. Jima membatalkan puasa lelaki dan perempuan jika dilakukan dengan sengaja. Adapun berlakunya jima tanpa sengaja seperti lupa, dipaksa, jauh dari ulama, tak faham, jahil, baru masuk Islam, tak tahu hukum haram jima pada siang hari contohnya. Itu tak batal puasa. Tak batal puasa bagi lelaki tu, tapi batal puasa bagi perempuan mengikut kaul yang kuat kerana memasukkan sesuatu ke dalam anggota yang terbuka. Yang tu batal kerana itu. Jadi jima ni secara umumnya batal puasa. Hubungan lelaki perempuan ni batal puasa kalau dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau lupa, tak sengaja, dipaksa atau menjahil, jauh dari ulama, tak batal. Lupa pelik juga kan? Lupa bulan Ramadan ni macam mana kan? Dia detailkan lagi, puasa itu batal jika seluruh khasyafah atau kadarnya telah masuk ke dalam kubul atau dubur. Khasyafah ni bahasa mudah itu kepala zakar tu. Kalau masuk kadar kalau yang ada kepala zakar tu masuk, dikira batal. Kalau tak habis masuk, tak batal lagi. Atau kadarnya, bagi yang terpotong kadarnya, lebih kadar itulah yang buat batalkan puasa tu. Sama ada masuk tu ke kubul, ke kamaluan depan, atau dubur, sama ada pada manusia ke, binatang ke, apa ke, maka batal puasa. Kurang daripada had tersebut tak batalkan puasa, kecuali kalau keluar mani. Batal tu kerana keluar mani. Baiklah, mereka yang sedang berjima bila hampir tiba fajar sadiq dalam beberapa saat lagi, jika dapat dihentikan dengan segera saat itu juga sah puasa mereka. Katalah berlaku begitu, dia berjima hampir fajar sadiq, hampir masuk subuh, berapa saat lagi dah sempat dia berhenti, itu puasa dia sah. Sekalipun keluar mani kalau belum masuk fajar lagi, tapi kalau dah masuk azan, batal puasa dia. Baiklah, nombor 6, mungkin kita tengok berapa lagi yang kita boleh. Nombor 6, saya tak pasal ni dah berapa minit dah. Mengeluarkan mani dengan sengaja atau istimna, seperti menggunakan tangan atau menyentuh atau menggesil atau berpeluk-peluk atau bercium-cium dan seumpamanya, batal puasa. Siapa yang mengeluarkan mani dengan sengaja, maka batal puasanya. Tidak batal puasa jika mazi saja yang keluar. Kena tahulah beza antara mazi dengan mani. Air mazi tu apa, air mani tu apa dia, kan? Kalau keluar mani dengan sengaja, batal puasa. Memang dia sengaja, dia dengan tangan ke, dia bercium ke sebagainya, keluar mani, batal puasa dia. Haram mencium perempuan atau menyentuh mulut atau bahagian tubuhnya yang lain bagi orang yang tidak mampu menahan dirinya dari persetubuhan atau keluar mani. Ada orang yang tak mampu tahan, katakan dengan isteri dia ni menyentuh pun tak boleh, kerana menyentuh tu boleh membawa kepada dia keluar mani, menyentuh tu boleh bawa kepada dia bersetubuh, maka dia menyentuh tu pun haram, kerana menjaga puasa tu wajib. Puasa Ramadan ni wajib jaga, jadi tak boleh menyentuh ke mencium ke, semua tak boleh. Dan perbuatan tu boleh merosakkan puasa dia, jadi boleh batal dengan sebab keluar mani, maka haram. Tapi kalau mani tu keluar dengan sebab mimpi ke, melihat sesuatu, berkhayal, berfikir ke, ataupun menggaru anggota sulit dia, gatal dan sebagainya, tiba keluar mani, itu tak batal puasa. Kecuali kalau benda tu dah memang menjadi kelaziman dia, dia tak boleh tengok sesuatu yang merangsangkan dia akan keluar mani, tapi dia buat juga, yang tu boleh batal puasa. Seterusnya nombor 7, haid. Haid ni datang, haid sekalipun dia mengiringi alaqah, segumpal darah, ataupun mudrah, seketul daging, batal puasa. Walaupun dia berlaku sesaat sebelum azan. Sesaat sebelum azan datang haid, batal puasa. Nifas betul juga. Batal puasa dengan datangnya darah nifas. Kita tahu takrif haid apa dia, takrif nifas. Nifas ni darah yang datang setelah wiladah, setelah keluar anak. Ada keluar darah, itu nifas namanya. Batal puasa. Tapi kalau setakat air je keluar, tak batal lagi puasa.
Kalau bersalin tu kering, darah pun tak ada, tak batal puasa. Baiklah, yang ke-9, junun. Jika orang yang berpuasa tu jadi gila tiba-tiba, batal puasa walaupun satu lahzah. Dia gila. Gila ni bukan ahlun niyah, bukan orang yang lajak berniat. Batal lah puasa dia. Tapi kalau pitam, tak batal puasa. Kalau dia pitam tak bukan sepanjang hari lah pitam, sempatlah sesaat dia sedar apa tu, tak batal puasa. Kita dah cerita dah sebelum ni kan. Kalau dia pitam sepanjang hari, batal lah puasa. Baiklah. Berbeza dengan tidur ni. Tidur sepanjang hari tidur, tak batal puasa. Tapi pitam ni memang orang tu tak sedar kan. Tidur ni kalau kita kejut dia sedar. Baiklah, nombor 10, murtad. Seseorang tu boleh jadi murtad dengan perkataan, dengan perbuatannya, atau perkataan dia, ataupun niat. Perbuatan dia sujud pada yang bukan Allah, dengan berniat dia membesarkan dan sebagainya kan. Batal keislaman dia. Murtad dia. Atau cakap-cakap dia tu kan, menolak hukum-hukum Tuhan, menghina Nabi ke Rasul ke kan. Itu semua boleh membatalkan keislaman. Murtad. Atau dengan niat nak tukar agama dan sebagainya, itu boleh. Orang semua ni yang murtad ni semua batal puasa dia. Jika kembali kepada Islam, seperti yang kita sebut sebelum ni, wajib qada dengan segera semua hari-hari yang tertinggal. Baiklah, itu yang dapat kita ceritakan hari ini. Kali ini, insya-Allah kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan ulangan kita ni, kita ulang kaji ni mengingatkan kita lah apa yang pernah kita belajar kan. Mustahil kita tak belajar. Kita ni dah, sebagai yang besar yang menonton ni, semua orang yang dah dewasa kan. Saya tengok senarai tu yang ni, walaupun tak tepat, kita tahulah golongan mana yang nonton video ni. Jadi kita tentu dah belajar, tapi kita ulang-ulang kaji. Jadi kita elakkanlah melakukan perkara-perkara ni, kan akan membatalkan puasa kita. Rugilah kita kan. Yang lahir puasa ni pun ada peringkat-peringkat dia. Puasa yang makan minum saja, puasa yang sampai peringkat dia menjaga hati dan perasaan dia. Jadi berbeza-beza peringkat-peringkat puasa tu, insya-Allah akan datang kita akan cuba ceritakan. Tapi kalau yang asas ni, yang asas ni pun tak boleh nak jaga, fiqah ni pun tak boleh jaga, macam manalah kita nak cerita puasa sama peringkat orang siddiqin, orang Tuhan yang mereka tu hati mereka tu pun sangatlah terjaga ketika Ramadan kan. Cemas, bimbang dengan Allah tu, dengan manusia ni sangat rasa simpati, sangat memberi hati pada seluruh manusia, ingin membantu, ingin menolong. Nak beraya tu pun malu, malu kerana tak layak dengan amal ibadahnya yang lemah, dengan menolong orang susah ni kurang. Dia rasa dia bukan orang yang layak nak beraya. Ada cerita yang kita dapat daripada hati orang yang macam ini, dinukilkan dalam tulisan. Walaupun perasaan mereka lebih dahsyat dari itu lagi, kita tak tahu macam mana, tapi ditulis dalam tulisan dia tu kita boleh baca, ataupun diucap dalam ucapan dia tu kita boleh tahu, oh macam gini rupanya. Kita kena belajar lah kan. Kerana tak sama Allah jadikan syurga tu ada Firdaus, ada Ma'wa, ada Aden, macam tujuh syurga kan. Menunjukkan iman kita tak sama. Ada orang kata sama je kita ni kan. Tak ada. Mana sama kan. Kita nampak lahir sama kan. Tapi sebenarnya iman tak sama. Iman ada peringkat-peringkat dia. Tentulah orang yang tinggi iman dia masuk syurga yang dahsyat, yang lebih hebat kan. Takkanlah kita ni sama kan. Tak sama. Jadi kita kena tingkatkan diri kita dari masa ke semasa untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah SWT, supaya kita selamat dunia, selamat akhirat. Itu saja dari saya. Mohon maaf. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.